Kata Maha Guru, Osman Garing datang sini sebab nak uji dia, dan Maha Guru pula nak jadikan Osman Garing ni mangsa pemujaan. Disebabkan dia rela jadi anak murid Maha Guru, jadi senanglah Maha Guru nak kuasai dia. Kalau dia datang nak berlawan dengan dia, susah juga dibuatnya. Tak lama lagi ada orang muda yang nak dijadikan korban pemujaan. Kalau orang muda tu berhasrat nak cabar Maha Guru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 163 dan 164, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni saya letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Selain itu, pengamal ilmu ni kena buat pemujaan dalam bilik kecil yang tak diketahui oleh sesiapa pun. Antara yang dipuja ialah teras kayu yang ditemui dalam sungai atau lombong. Teras kayu tu mestilah menyerupai tubuh manusia yang kedua belah tangannya lurus ke atas. Bila waktu senja, teras kayu tu diusap dengan asap kemenyan sambil pengamalnya baca mentera dalam bahasa Sanskrit. Pengamalnya kena usap tubuh dengan asap kemenyan. Caranya, dupa atau tepak kemenyan kena letakkan bawah punggung. Bila dah yakin bau kemenyan dah sebati dengan bau badan, barulah si pengamal keluar dari bilik rahsianya. Tapi ilmu tu panas, mesti tahu pantang larangnya, kelebihan dan kekurangan ilmu tu. Tapi kata Osman Garing, tok guru dia tak cerita pun pada dia semua tu. Osman Garing hanya tunduk renung tanah. Bermacam-macam persoalan bermain di minda dia. Menyesal sebab kurang bertanya dengan guru yang dulu. Kalau tak, mesti dia tak terjebak dengan ilmu tu. Kata Maha Guru, kenapa ilmu tu dikatakan panas? Sebab orang yang amalkan ilmu tu tak akan dapat kumpul harta sampai mati. Hidupnya sentiasa dalam kesempitan. Bila berbini, jodoh tak berpanjang. Tapi ilmu tu ada kelebihannya. Orang perempuan senang jatuh hati pada orang yang amalkan ilmu tu. Rela jadi isteri walaupun hidup susah. Tapi bila dapat anak, tak kira lelaki atau perempuan, anak tu mesti kena penyakit sawan babi. Biasanya si anak mati muda sebab penyakit kurang darah. Darah si anak ni akan dihisap oleh makhluk halus yang dipuja oleh orang tuanya. Nafsu berahi si bapa pula cukup ganas. Tak kira anak bini orang, semua nak disapunya. Kadang-kadang boleh jadi haruan makan anak. Ilmu itu cukup panas. Maha Guru suruh Osman buang je ilmu tu. Osman Garing termenung panjang. Dia akui nafsu seks je memang cukup panas. Pantang tengok perempuan, dia terus berahi. Walaupun dah ada 4 orang isteri, masa jadi buruh ladang getah dekat kawasan Batu Gajah dulu, dia pernah goda isteri Mando, Maniam dan anak Asyong, peniaga kedai runcit yang tak jauh dari kawasan ladang getah tersebut. Tapi kebiadapannya tu dapat dikesan oleh Maniam dan Asyong, dan Osman Garing dinasihatkan supaya pergi dari tempat tu sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Senyap-senyap Osman Garing hilangkan diri. Beberapa orang pekerja pernah terserempak dengan isteri Mando ni datang ke rumah Osman Garing waktu malam. Biasanya isteri Mando datang masa suaminya si Maniam tu tengah mabuk dekat kantin pekerja. Walaupun
Osman Garing ada hubungan sulit dengan anak gadis Asyong, tapi perbuatan mereka tak dapat dikesan oleh para pekerja ladang kecuali Asyong sendiri. Lebih kurang sebulan lepas Osman Garing hilangkan diri, anak gadis si Asyong ni mati gantung diri dekat pokok getah. Mahaguru desak suruh Osman Garing buang juga ilmu tu, tapi Osman kata susah nak buang sebab ilmu tu dah sebati dengan dia. Maklumlah dah berbelas-belas tahun dia amalkan. Kemudian Mahaguru suruh Osman buat ujian dulu. Kalau lulus ujian tu, dengan sendiri ilmu tu akan jadi tawar. Aku harap kamu lulus ujian tu, kata Mahaguru agak gemetar. Dia macam dapat baca sesuatu yang buruk akan berlaku. Lepas tu Mahaguru angkat tangan kanan. Perempuan suruhan anggukkan kepala dan segera berdiri dekat Osman Garing. Kemudian dia suruh Osman buat macam Maziah dan Deraman buat tadi. Osman Garing pun melangkah menuju ke baldi darah tu. Kemudian dia sapu muka dan tangan dia. Akhir sekali baru dia minum darah tu dengan penuh berselera. Mahaguru mengeluh sambil giling-gilingkan kepala. Osman Garing dah buat silap. Sepatutnya dia minum darah tu dulu sebelum sapu ke muka dan tangan. Semuanya dah terlambat. Kesilapan tu dah tak boleh diperbetulkan lagi dan risikonya cukup tinggi. Osman Garing yang rasa apa yang dia buat tu dah sempurna segera mendekati perempuan suruhan. Masa Osman Garing berdiri depan perempuan suruhan, Minah Supandi tarik keluar sebilah keris beluk 7 dari bawah peha kirinya. Cepat-cepat keris tu dicampak ke arah Mahaguru. Keris ditarik dari sarungnya, ditilik, ditatang dan ditimbang berkali-kali. Mulut Mahaguru bergerak-gerak macam ada sesuatu yang dikatakan pada keris tu. Kewajipan, kata Mahaguru, dan terus baling keris tu ke arah rusuk kiri Osman Garing. Mata keris terpacak, darah bersemburan keluar. Mulut Osman Garing separuh ternganga, mukanya berkedut tahan kesakitan. Mungkin bisa keris dah meresap dalam urat sarafnya. Jangan, biarkan dia. Maziah yang nak membantu Osman Garing terus batalkan niat dia. Osman Garing berjalan dalam keadaan terhuyung hayang sambil angkat kedua belah tangannya seolah-olah minta tolong pada rakannya Wan Deraman dan Maziah. Akhirnya Osman Garing tersembam ke tanah. Kaki dan tangannya mengeletik. Dia meninggal dunia dekat situ. Balut tubuhnya, kata Minah Supandi sambil campakkan segumpal guni ke arah perempuan suruhan. Mayat Osman Garing dibungkus dengan kain tersebut. Kemudian Minah Supandi langkah mayat Osman Garing 3 kali sebelum berdiri dekat hujung kepala mayat. Dia suruh perempuan suruhannya berdiri dekat hujung kaki mayat Osman Garing itulah. Minah Supandi bersuara, kita letakkan mayat ni atas kayu mayat. Suruh Maziah lapah perutnya. Kamu bagi tahu dia apa yang mesti diambil dari perut mayat tu. Beritahu betul-betul. Jangan silap bagi tahu. Silap ambil, buruk padahnya. Mereka pun angkat dan usung mayat Osman Garing tu, lalu diletakkan atas batang kayu yang dipanggil kayu mayat. Darah Osman Garing terus meleleh atas kayu mayat dan menitik ke tanah. Kemudian Minah Supandi dan perempuan suruhannya kembali duduk ke tempat asal. Semuanya mesti diselesaikan dengan segera, kata Mahaguru, dan suruh perempuan suruhannya ambil kapak, gergaji dan parang. Serahkan barang-barang tu pada Maziah dan Deraman. Lepas ambil barang-barang tu, Mahaguru suruh bagi kapak tu pada Wan Deraman, gergaji pada Maziah dan parang perempuan suruhannya yang pegang. Lepas tu Minah Supandi bangun dan melangkah menghampiri mayat Osman Garing. Bawakan aku perasap cepat, kata Minah Supandi. Perempuan suruhan terus menyelinap sebelah kiri TJ nak ambil perasap. 5 minit kemudian perempuan suruhan muncul dan serahkan dupa yang keluarkan asap kemenyan pada Minah Supandi. Bau kemenyan menguasai seluruh ruang. Dupa terus ditatang dan dibawa bergerak ke kiri dan ke kanan. Dari mulut Minah Supandi keluar jampi mentera dalam bahasa yang tak difahami. Lepas baca mentera, mayat Osman Garing terus diperasap, mula dari hujung kaki sampai ke hujung kepala sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Minah Supandi rontap kain guni yang balut mayat Osman Garing dengan kasar. Kain guni itu dihumban ke sebelah kanan dinding buluh. Minah Supandi terus berubah. Gerak-geriknya kasar macam orang lelaki. Rambutnya menggerbang tutup wajah, nampak kasar dan ada 2 warna. Sebelah kiri warna kekuningan, sebelah kanan warna putih. Kelihatan matanya memancarkan cahaya kemerah-merahan dengan gigi yang menyeringai. Kemudian Minah Supandi melompat sambil keluarkan suara macam harimau mendengar. Setiap muka yang berada dekat ruang tu ditatapnya. TJ terus menggigil bila mata Minah Supandi yang besar tu tatap wajahnya. Minah Supandi jelikan lidahnya dengan wajah yang menakutkan. Dia dah kerasukan syaitan. Terdengar suara perempuan mengilai dan ketawa seiring dengan lolongan anjing sayup-sayup je terdengar. Ya Allah, kata TJ bila tengok Minah Supandi jilat seluruh muka Osman Garing yang dah jadi mayat tu. Tiba-tiba
Mina Supandi menjerit dan rebah ke tanah, terus tak sedarkan diri. Perempuan suruhan tengok je Mina Supandi yang rebah tu. Suara perempuan menjerit dan ketawa terus hilang. Bila lama sangat Mina Supandi terbaring dekat situ, Mahaguru segera bangun, datang dekat Mina Supandi dengan belakang tapak tangan kiri. Mahaguru tepuk belakang Mina Supandi sekuat hati. Mina Supandi terus sedar dan sepantas kilat bangun, lalu suruh Maziah dan Deraman datang dekat dia. Sebaik saja Maziah dan Deraman berdiri depan dia, Mina Supandi terus tampar mereka berdua sekuat hati. Tamparan tu bukan tamparan biasa, tapi buah pukau. Beberapa minit lepas ditampar, Maziah dan Deraman terhuyung-hayang macam orang berhayal. Lepas tu barulah mereka berdiri dengan betul, tegak kaku macam tunggul kayu. Untuk uji tamparan pukau dia menjadi atau tak, Mina Supandi suruh Maziah dan Deraman duduk bertinggung, kemudian makan tanah. Mereka berdua ikut je arahan Mina Supandi tu. Mina Supandi berbisik sesuatu pada perempuan suruhan. Lepas tu berjalan ke tempat duduknya sambil terkumat kamit, baca sesuatu. Perempuan suruhan bersuara, kamu berdua, gunakan apa yang ada di tangan kamu, potong mayat tu. Kerat 8 tau. Mulakan sekarang. Maziah dan Deraman anggukkan kepala. Tanpa buang masa, mereka berdua meluru ke arah mayat Osman Garing atas kayu mayat. TJ tak sanggup tengok mereka potong-potong tubuh Osman Garing macam potong ayam. Tak sampai 2 jam, kerja-kerja tu selesai. Bahagian tubuh yang dah dipotong dimasukkan dalam guni beras oleh perempuan suruhan, lalu diikat dengan tali rafia dan dibiarkan atas kayu mayat. Kemudian perempuan suruhan ambil sebatang kayu. Kedua belah hujung kayu tu ditajamkan dan buat garisan 4 segi atas tanah. Lepas tu dia suruh Deraman korek lubang guna cangkul dan penebak ikut tandil yang dia dah buat tadi. Maziah pula disuruh bancuh simen. Tak sampai sejam, lubang sedalam 6 kaki dan lebarnya lebih kurang 4 kaki siap digali oleh Deraman. Kemudian Mina Supandi berjalan menuju ke arah mayat dalam guni atas kayu mayat, lalu heret mayat dalam guni tu ke tepi lubang. Sebelum tanam mayat Osman Garing, Mahaguru tanya pada orang suruhannya, kamu dah ambil darahnya simpan dalam baldi? Asingkan kulit dan sebahagian anggota tubuhnya untuk kamu dan orang kanan aku. Mungkin juga untuk Maziah, termasuk jantung, hati dan bahagian dalam anunya. Sudah Tok Guru. Bagus. Lepas tu Mahaguru suruh timbus mayat tu segera dan simen rata-rata, biar orang tak dapat kesan bahawa simen ni ada kubur. Tanam sebelum awan yang bergerak menutupi bulan. Kalau gagal, mereka semua akan ditimpa musibah. Lepas siap timbus lubang, Mahaguru suruh Maziah simen lubang tu pula. Sementara Maziah simen lubang tu, Mahaguru, Mina Supandi, Wan Deraman dan perempuan suruhannya tunggu bawah pokok mempelam. Nanti bila dah siap kerja menyimen, Mahaguru suruh Maziah datang dekat mereka. Tinggallah TJ sorang-sorang dekat situ sambil tengok Maziah yang terkial-kial buat kerja. Lepas dah siap simen, dia pergi ke arah Mahaguru dan yang lain berkumpul. TJ makin resah ditinggalkan sendirian dekat situ. Dari bawah pokok mempelam, terdengar Mahaguru bagi arahan pada Deraman dan Maziah, diselang-seli dengan bacaan mentera. Tiba-tiba TJ tengok simen atas kubur Osman Garing tu merekah. Kelihatan semut-semut berwarna putih sebesar jari kelingking muncul dari rekahan simen tu. Dekat bahagian kepala dan kaki kubur keluar asap nipis. Serentak dengan tu terdengar bunyi cengkerik yang cukup kuat sampai boleh pekakkan telinga. TJ dalam ketakutan. Allahu Akbar! TJ bertakbir sekuat hati. Tak semena-mena bahu kiri TJ ditarik dari belakang dengan kasar sampai dia jatuh terlentang. Bila dia cuba bangun, kepala terasa pening. TJ rebah semula. Bakal anak murid tu mesti diuji. Tarik, terdengar bisikan suara dari sebelah kiri. Belum sempat nak pastikan dari mana suara tu datang, sepasang kaki TJ dipegang oleh sepasang tangan berbulu. Bentuk dan rupa makhluk tangan berbulu tu TJ tak nampak. Bunyi tarikan dan hembusan nafas je kedengaran dan baunya cukup hancing. Disebabkan diheret dengan kasar, punggung dan peha TJ terasa sakit. Setiap sendi macam nak tercabut. Setiap kali TJ mengerang kesakitan, dia diejek dengan ketawa. Bila merayu supaya ditarik dengan cermat, muka TJ disimbah dengan air yang bercampur dengan tanah liat hitam sampai pedih mata dibuatnya. Mungkin terlalu banyak bercakap, mulut TJ disumbat dengan seketul batu sebesar penumbuk orang dewasa. Dalam keadaan sakit tu, TJ terus sebut nama Allah berulang-ulang kali. Akhirnya bahagian pangkal kemaluannya dipijak-pijak. Sakitnya Allah je yang tahu. Sudahlah tu, tinggalkan calon baru tu dekat situ. Sepasang tangan berbulu lepaskan kaki TJ. Bila TJ mengerang kesakitan, tangan berbulu tu terus gosok bahagian yang sakit sampai rasa sakit tu hilang.
tapi TJ tetap tak nampak wajah tangan yang berbulu tu. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi tapak kaki orang berjalan di sebelah kanan, akhirnya terus hilang. Suasana terasa sepi. Disebabkan rasa sakit dah hilang, TJ pun terus duduk dan nampak Maha Guru dan yang lain tengah tersengih pandang dia. Rupanya makhluk tangan berbulu tu heret TJ ke arah kawasan pokok mempelam. "Jangan bergerak, duduk bersila dekat situ. Kamu tak boleh melepasi garisan putih," kata Mina Supandi. Jarak TJ dengan mereka yang berada bawah pokok mempelam tu lebih kurang 10 kaki, dipisahkan oleh garisan putih yang membentuk sebuah bulatan. Kemudian terdengar Maha Guru bagi amaran pada Maziah dan Wan Deraman supaya rahsiakan apa yang mereka tengok tadi. Rahsiakan tempat menuntut ilmu ni. Jangan bagi tahu sesiapa tentang Maha Guru, Mina Supandi dan perempuan suruhannya. Kalau ada orang yang bertanya ke mana hilangnya Osman Garing tu, jawab dia dah mati dalam laut, kena ribut. Lepas tu Maha Guru ingatkan Deraman dan Maziah, jangan sekali-kali buat pemujaan dan pembunuhan sewenang-wenangnya. Ada syarat tertentu kalau nak buat pemujaan dan pembunuhan tu. Pertama, orang yang ada ilmu yang berlawan dengan apa yang mereka Buddha tuntut. Bila dicabar, kena bertindak, musnahkan mereka. Kedua, orang yang tolak permintaan mereka walaupun dah dipujuk dan banyak bertolak ansur. Ketiga, orang yang dah tahu tipu muslihat mereka. Contohnya, mereka dapat pukau orang ternama dan kaya sampai orang tu ikut telunjuk mereka. Akhirnya terbongkar penipuan mereka. Orang tu kena diculik dan hukum di tempat pemujaan. Keempat, orang yang gila tuntut ilmu batin untuk jadi kebal, menuntut ilmu penggurun atau nak cari kekayaan dengan mudah dan taksub dengan dukun atau bomoh. Tapi orang yang nak dikorbankan untuk pemujaan, jangan terus dibunuh, mesti dipukau dahulu. Jangan dibunuh dekat kawasan lapang atau tempat terbuka. Buat dalam rumah atau pondok. Sebaiknya rumah atau pondok tu jangan ada tiang. Kalau ada tiang, buat bilik di bawah rumah dan korek lubangnya. Mayat mesti ditanam dalam kawasan rumah. Darah mesti menitik atas tanah, ditanam, dan permukaan mesti disimen. Kalau tak ada simen, longgokkan kayu dan bakar atas kubur sampai tak ada orang sangka bawah unggun api tu ada mayat manusia. Cara potongnya dah ditunjukkan tadi. Maha Guru petik jari kiri ke arah Mina Supandi. Tugas selanjutnya diserahkan pada orang kanan. Mina Supandi terangkan, darah pertama biarkan menitik atas tanah. Darah selebihnya diambil dan disapu ke muka, terutama bagi orang perempuan. Dengan itu, kulit muka lambat kecut, sentiasa nampak awet muda. "Kamu kesal Osman Garing jadi korban pemujaan?" tanya Mina Supandi. Maziah tak menjawab. Deraman pula nampak resah semacam. Wajah Maha Guru nampak sangsi dengan dua orang anak muridnya tu. Dia segera bagi isyarat pada Mina Supandi supaya serahkan tugas tu pada dia pula. Maha Guru terus genggam penumbuk, sementara tangan kirinya tarik lawi ayam yang terselit di pinggang sebelah kanan. Maha Guru bersuara, "Jangan khianati aku. Kamu suka atau tak Osman Garing dibunuh?" "Suka, Tok Guru." Kamu berdua suka aku bertindak kasar dan biadab. Maafkan kami, Tok Guru. Kamu berdua tak tahu atau sengaja pura-pura tak tahu yang si Osman Garing tu ada ilmu. Hari pertama aku tengok ekor matanya, aku dah tahu dia bukan datang dengan dada kosong. Dia beritahu saya dia tak ada apa-apa. Dia datang sini semata-mata nak tuntut ilmu, nak balas dendam orang yang buat jahat padanya. Memang begitulah cara dia menipu kamu. Kamu tak sedar dia ada hati dengan Maziah. Malah nak jadikan Maziah bininya. Dia nak tengok siapa handal berkayuh sampan atas katil. Tapi dia nampak cukup baik, Tok Guru. Kata Maha Guru, Osman Garing datang sini sebab nak uji dia, dan Maha Guru pula nak jadikan Osman Garing ni mangsa pemujaan. Disebabkan dia rela jadi anak murid Maha Guru, jadi senanglah Maha Guru nak kuasai dia. Kalau dia datang nak berlawan dengan dia, susah juga dibuatnya. Tak lama lagi ada orang muda yang nak dijadikan korban pemujaan. Kalau orang muda tu berhasrat nak cabar Maha Guru. Siapa Maha Guru? Tanya Maziah. Kata Maha Guru, esok atau lusa mereka berdua akan tinggalkan tempat ni. Orang yang nak dikorbankan tu bergantung kepada keadaan. Bila ada murid yang dah tamat menuntut dan diberi tauliah, barulah korban dan pemujaan dibuat. Sebaik saja Maha Guru selesai bercakap, darah TJ menyirap sebab dia rasa dialah orang yang dimaksudkan oleh Maha Guru tu. Maziah, kalau kamu nak kulit anu dan hatinya untuk dibuat bedak atau jamu awet muda, bolehlah aku simpan. Boleh juga, tolong simpankan. Selesai saja Maziah menjawab, terdengar bunyi petir yang amat kuat bersama cahaya kilat. Pokok kabung yang berada tak jauh dari kawasan mereka tu terbakar.
Api terus menjilat sebahagian atas pokok kabung. Kawasan sekitar terang benderang. Dahan mempelam sebelah kiri terus rekah dan jatuh ke bawah. Nasib baik kepala Mahaguru dan pengikutnya tak kena hempap dengan dahan mempelam tu. Bahan panas mula terasa. Tiba-tiba hujan turun mencurah-curah. Keadaan jadi kelang kabut. Berteduh dalam rumah, cepat masuk. Mereka semua masuk ke dalam rumah. TJ segera patah balik ke arah tempat tubuh Osman Garing dikerat tadi. Suasana sekitar gelap gelita. Sebaik saja TJ berlindung dekat situ, terdengar bunyi petir yang membuatkan telinga terasa pekak dan bumi terasa macam bergegar. La haula wala. Itu yang terpacul dari mulut TJ bila tengok pokok mempelam tempat Mahaguru dan orangnya berkumpul tadi dipanah petir. Batangnya terkopak dua. Daun dan ranting hangus dimakan api. Pangkal dan akar pokok tercabut dari tanah dan terus tumbang. Alright, sampai sini dulu sambungan Siri bercakap dengan Jin. Kita berjumpa di siri akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.